Hari kedua berkempen calon Barisan Nasional Pilihan Raya Kecil Bukit Gantang Ismail Safian bukan sahaja menemui pengundi tetapi turut mendengar masalah mereka. Pagi tadi beliau melawat Pekan Kuala Sepetang untuk mendekati pengundi di kawasan itu. Beliau yang ditemani oleh Timbalan Menteri Penerangan Tan Lian Ho melawat Pekan Kuala Sepetang siang tadi. Antara masalah yang diajukan kepada calon adalah bekalan air dan rumah kediaman. Sini tempat telah tempat lagi buat itu orang dulu kira rumah-rumah telah tempat buat. Sekarang rumah lagi tak boleh bahaya itu rumah mia lama. Rumah mia itu kira garam mia telah. Bagi Ismail, masalah penduduk di sini sudah dikenal pasti. Malah kerajaan BN sudah menyediakan pelan pembangunan baru untuk penduduk termasuk memberi kelulusan penempatan. Tanah TOA rasanya kita dah selesai, kita dah bagi kerajaan negeri dah memutuskan untuk memberikan 10 tahun kepada mereka. Sekarang ini dalam proses untuk menyediakan dokumen. Dan saya fikir secara keseluruhannya masalah tanah dah hampir selesai. Kemudian masalah-masalah yang lain itu sedang kita bawa kepada pihak yang berkaitan, termasuklah Kementerian Pertanian, Jabatan Perikanan, Agensi Penguasa, dan saya percaya sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, Barisan Nasional sentiasa berusaha untuk membantu dan menyelesaikan masalah mereka. Calon barisan kita, calon BN kita akan sentiasa berada dan berdamping dengan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh mereka. Sebab saya tahu bahawa pengundi-pengundi khususnya di Kuala Sepetang amat memerlukan wakil rakyat yang selalu turun ke peringkat akar umbi, berdamping dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan calon kita BN ini adalah dari Bukit Gantang. Dan sudah pastinya beliau akan selalu balik ke sini dan beliau akan selalu turun ke Kuala Sepetang khususnya di perkampungan nelayan ini. Pendekatan kempen bertemu pengundi turut diperdebatkan wanita dan Puteri UMNO. Bukan setakat meraih undi, malah mereka juga mendapatkan maklum balas pengundi dan mengenal pasti keperluan masyarakat setempat. Menurut Ketua Wanita UMNO bahagian Bukit Gantang, Zanazat Abdul Samad, usaha ini lebih berkesan berbanding mengadakan ceramah atau kemunculan di tempat awam kerana jentera pilihan raya akan lebih dekat dengan akar umbi. Yang kita tahu, wanita berperanan sebagai perayu undi. Merayu di sana sini, konon jangan lupa memangkah nampak Barisan Nasional, pangkah Barisan Nasional, okey jangan lupa kerajaan kita. Tapi sebenarnya kelainan sikitlah pada Kak, kerana individu itu sendiri, jiwa Kak sendiri, bahawa kita tidak perlu, kita tak payah nak cakap macam gitu. Kita kena buat kerja, kita kena turun bawah. Maka barulah itu terbukti. Yang pasti kehadiran wanita UMNO melegakan penduduk kerana rintihan mereka didengari dan diberi perhatian. Keadaan macam ni kan, baiklah. Syukurlah Kak kata macam ada perubahan, macam dulu tak ada orang nak ambil berat macam ni kan. Macam Kak pun susah kan. Tinjauan di Kampung Tebuk Trong Taiping, daripada 300 keluarga, lebih 10% berpendapatan sekitar RM200 hingga RM400 sebulan. Ternyata mereka memerlukan perhatian dan bantuan yang sewajarnya. Menurut Ketua Kampung Talib Majidin, bantuan yang amat diperlukan kini ialah jalan tar, lampu jalan serta membaik pulih rumah. Anak paksu tu, saya enggak kadang-kadang 2 tahun tak dapat sambutan. Ada juga yang rumah macam tu, ada 2-3 biji rumah. Ada sebuah rumah tu tentu, kan? Daripada bumbung tu hilang, bocor 1-2 keping, dinding jatuh 1-2. Saya enggak tinggal terus itu atas tu. Nampak di sini pun tu. Tinggal terus, orang dia pun keluar. Bagi Puteri UMNO, kempen turun padangnya bagi memperbetulkan tanggapan negatif masyarakat terhadap parti yang dilemparkan pembangkang. Pilihan itu diberikan kerana golongan muda kini jauh lebih bermaklumat. Namun peranan golongan itu tidak ke mana sekiranya golongan itu hanya mahu menjadi jago persepsi negatif. Saya ingin melihat satu perubahan di kalangan anak muda di mana anak-anak muda ini lebih konstruktif. Anak-anak muda ini lebih terlibat dengan arus pembangunan dan juga orang kata yang membuat dasar supaya mereka secara tidak langsung terlibat kerana
masa depan negara terletak pada mereka. Jadi saya tak naklah kita pergi ke satu arah di mana anak-anak muda kita dipenuhi dengan persepsi-persepsi negatif. Datuk Rosnah ditemui pada program Puteri Kreatif Turun Padang bertemu masyarakat setempat di kawasan Simpang. Pergerakan itu katanya akan sentiasa menjadi penghubung generasi muda dengan pelbagai aktiviti bermanfaat. Dari Perak kita ke Bukit Selambau, Kedah. Kepada lebih 30 keluarga dari ladang Sungai Getah 2, pilihan raya kecil itu diharap bawa sinar baru. Harapan mereka ada asasnya. Tiada kemudahan asas seperti bekalan air paip dan elektrik benar-benar menyusahkan penduduk terbabit selama ini. Asalnya ada lebih 60 keluarga di penempatan ini. Bagaimanapun akibat tiada kemudahan asas, sebahagian mereka berpindah. Baginya terpaksa terus bertahan. Namun sejak 1987, masalah mereka semakin meruncing apabila status tanah terbabit ditukar menjadi hak milik seorang individu yang mahu penduduk keluar dari kawasan terbabit atau membayar sewa jika mahu terus tinggal. Tanpa kemudahan air bersih, mereka terpaksa bergantung kepada air telaga menjijikkan. Tak bersih. Air kotor. Kalau hujan mari lagi teruk lagi. Kenapa? Air itu jadi kelabu lah. Biarpun aduan sudah dipanjangkan ke perhatian pelbagai pihak, belum ada noktahnya. Kita mau sekarang saja, lepas undi saya tak boleh jamin. Pasal selalu dia orang janji itu saja. Lepas undi saya buat. Sampai sekarang sana. Kalau mau sekarang, dia orang panggil masuk dulu kabel tak pasang, panggil turun semua barang. Kita boleh janji undi sama dia. Lepas undi kita tak boleh cari sama dia. Esok kami akan dapatkan komen calon yang bertanding di Bukit Selambau mengenai apa yang berlaku. Dan dalam kegarahan berkempen ada desakan buat kerajaan negeri. Buat sesuatu, bantu semua pihak, jangan pilih bulu. Dilaungkan pemuda gerakan negeri tanda prihatin terhadap penderitaan warga jelapang padi yang dihimpit suasana suram ekonomi global. Satu memorandum dihantar ke pejabat Menteri Besar mendesak cukai tanah dan pintu diturunkan. Memorandum pengurangan cukai tanah dan pintu untuk rakyat Kedah itu diserahkan ke Wisma Darul Aman semalam. Menerimanya pegawai khas Datuk Seri Azizan Abdul Razak. Antara lain, memorandum menzahirkan betapa kerajaan negeri perlu mengikut langkah kerajaan persekutuan dalam membantu rakyat. Dua cadangan berikut dilontarkan. Kurangkan cukai tanah dan pintu sebanyak 50% selama 2 tahun bermula 2009 dan pengecualian cukai tanah dan pintu untuk 2 tahun bagi mereka yang layak. Laporan dari Sarawak pula meninjau penduduk rumah panjang di Batang Air. Awal-awal lagi mereka menyatakan sokongan padu kepada parti pemerintah. Tidak dinafikan rata-rata penduduk rumah panjang inginkan pembaharuan. Tetapi walaupun parti lawan menabur pelbagai janji, mereka yakin hanya kewibawaan BN yang dapat memenuhi hasrat itu. Kami ketua rumah, nak narai kebukai dalam sini tiah ke perintah. Laban nganyadi kita limpang hari perintah. Laban balana kita ke sekolah bapangai bawa perintah. Dalam pada itu, polis memberi jaminan tidak timbul isu berat sebelah dalam pemberian permit berkempen di Batang Air. Polis hanya akan menolak permit jika keadaan didapati tidak selamat. Setakat ini kita telah mengeluarkan beberapa permit dan hasil pemantauan yang telah dibuat oleh pihak polis sendiri, kita dapati bahawa pihak-pihak penganjur sama ada parti Barisan Komponen Nasional, Barisan Nasional ataupun parti-parti oponennya telah mengikut peraturan-peraturan yang telah kita berikan. Berhubung isu mengoyak poster pemimpin BN Negeri di Lubuk Antu, polis masih lagi menyiasat di bawah akta kesalahan pilihan raya. N29 Batang Air menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Malcolm Musen Lamoh, BN dan Jawah Gerang dari PKR.